Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Pada hari ini, kita ingin ulaskan satu isu yang cukup panas dan penuh dengan kontroversi, yaitu isu kewarganegaraan di Sabah. Isu ini bukan sekadar tentang undang-undang ataupun pindaan perlembagaan semata-mata, tetapi ia menyentuh soal hak, identiti dan juga masa depan rakyat Sabah. Baru-baru ini, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Jeffrey Kitingan mengumumkan bahawa Sabah akan diberikan pertimbangan khas dalam pelaksanaan pindaan kewarganegaraan yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun lalu. Tapi sejauh mana kebenaran janji ini? Adakah Sabah benar-benar diberi suara atau ini hanya sekadar janji politik yang akhirnya tinggal janji? Mari kita bincangkan di dalam video kali ini. Kita mulakan dengan sedikit latar belakang. Pada bulan Desember tahun lepas, Parlimen Malaysia meluluskan beberapa pindaan kontroversi berkaitan dengan kewarganegaraan. Salah satu yang paling diperdebatkan ialah penghapusan kewarganegaraan automatik bagi anak-anak yang lahir di Malaysia kepada pemastautin tetap. Kalau sebelum ini, anak-anak ini boleh dapat kewarganegaraan Malaysia secara automatik, sekarang mereka perlu melalui prosedur yang lebih ketat. Ini menimbulkan kebimbangan bahawa ramai yang akan jadi stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Dalam konteks Sabah, perkara ini menjadi lebih rumit kerana negeri ini sudah lama berdepan dengan isu penduduk tanpa kewarganegaraan, terutamanya di kawasan pedalaman dan di dalam komuniti etnik tertentu. Datuk Seri Jeffrey Kitingan dalam kenyataannya baru-baru ini berkata bahawa beliau hanya menyokong pindaan ini setelah mendapat jaminan daripada Kementerian Dalam Negeri bahawa Sabah akan diberi perhatian khas. Maksudnya, keputusan berkaitan kewarganegaraan ini di Sabah tidak akan dibuat secara unilateral oleh Kerajaan Persekutuan tanpa rundingan dengan kerajaan negeri. Tapi persoalannya, bolehkah kita benar-benar percaya kepada janji ini? Sejarah telah menunjukkan bahawa banyak janji kepada Sabah hanya tinggal janji. Lihat saja isu MA63, Perjanjian Asal Pembentukan Malaysia. Banyak perkara yang sepatutnya menjadi hak Sabah masih belum ditunaikan sehingga ke hari ini. Jeffrey Kitingan juga menekankan bahawa beliau mahu Sabah dikecualikan daripada pindaan ini kerana Sabah mempunyai keadaan yang unik. Ramai orang Sabah yang layak menjadi warga negara Malaysia tetapi tidak mempunyai dokumen lengkap kerana mereka lahir di kawasan pedalaman dan tidak mempunyai sijil kelahiran atau tidak dilahirkan di hospital. Ini adalah salah satu realiti yang kita perlu akui. Jadi, apakah langkah penyelesaiannya? Kitingan mencadangkan satu sistem di mana Sabah boleh mengendalikan sendiri urusan kewarganegaraan menerusi penubuhan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri di peringkat negeri. Dengan kata lain, Sabah boleh mengawal sendiri siapa yang lebih layak menjadi warga negara berdasarkan sistem yang lebih dekat dengan masyarakat tempatan. Selain itu, beliau mencadangkan agar Sabah mengeluarkan kad pengenalan Sabah sebagai satu mekanisme untuk membezakan rakyat Sabah yang sebenar daripada pendatang asing yang memperoleh kewarganegaraan secara tidak sah melalui projek IC. Sekarang, siapa yang masih ingat tentang projek IC ini? Ini adalah isu yang lama tetapi kesannya masih lagi terasa sehinggalah ke hari ini. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, ada dakwaan bahawa kerajaan pada masa itu memberikan kewarganegaraan kepada pendatang asing secara besar-besaran
bagi mengubah demografi Sabah. Ini dilakukan secara rahasia untuk memastikan sokongan politik kepada parti pemerintah pada ketika itu. RCI ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai isu ini telah dijalankan pada tahun 2012, tetapi hasilnya tiada tindakan konkret diambil dan masalah ini masih lagi menghantui Sabah sehinggalah ke hari ini. Jadi dengan adanya kad pengenalan Sabah ini, adakah ia satu penyelesaian? Atau ini hanya akan membuka pintu kepada lebih banyak masalah? Ada yang berpendapat bahwa kad pengenalan Sabah mungkin akan mencetuskan konflik dengan kerajaan persekutuan. Kalau setiap negeri boleh keluarkan kad pengenalan sendiri, tidakkah itu akan menjejaskan integrasi nasional? Tapi di sisi yang lain, kalau kerajaan persekutuan gagal menguruskan isu ini dengan baik, mungkin inilah jalan penyelesaian yang terbaik untuk Sabah. Persoalan lain yang lebih besar, adakah pindaan kewarganegaraan ini benar-benar dibuat untuk kebaikan rakyat atau ada agenda tersembunyi? Ada pihak yang mendakwa bahwa kerajaan ingin mengawal jumlah pemberian kewarganegaraan kepada kumpulan tertentu dan dalam masa yang sama menafikan hak mereka yang benar-benar layak. Kita kena ingat, isu kewarganegaraan bukan sekadar dokumen ataupun kad pengenalan. Ia melibatkan akses kepada pendidikan, kesihatan, peluang pekerjaan, dan juga hak untuk menentukan masa depan melalui sistem demokrasi. Bagi rakyat Sabah yang telah lama berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai warga negara Malaysia, pindaan ini boleh menjadi satu tamparan hebat. Bagaimana pula dengan anak-anak yang lahir daripada ibu bapa bercampur? Misalnya seorang ibu warga negara Malaysia dan bapa bukan warga negara. Mereka kini berisiko tinggal untuk menjadi stateless jika tidak diberikan jalan penyelesaian yang jelas. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah kerajaan benar-benar mahu memperbetulkan sistem kewarganegaraan atau ini hanya satu lagi langkah untuk menyekat hak rakyat tertentu? Adakah kita perlu menyokong usaha Sabah untuk mendapatkan autonomi dalam menentukan kewarganegaraan sendiri atau ini akan membawa kesan negatif dalam jangka masa yang panjang? Dan yang paling penting, bolehkah kita percaya bulat-bulat bahwa janji kerajaan untuk memberi perhatian khas kepada Sabah akan ditepati? Atau Sabah akan sekali lagi dibiarkan terpinggir seperti sebelum ini? Inilah antara persoalan yang kita perlu fikirkan bersama. Isu kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan karena ia melibatkan masa depan ramai individu, terutamanya mereka yang terpinggir dari sistem. Apapun pendapat kamu semua, jangan lupa tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Kita ingin dengar apa yang kamu pikirkan atau pendapat kamu tentang isu ini. Adakah Sabah benar-benar akan mendapat keistimewaan dalam pelaksanaan pindaan ini atau ini hanya sekadar janji manis politik? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan menarik seperti ini. Sampai kita jumpa lagi, teruskan berpikir, teruskan bersuara. Sekian, terima kasih.